Ya. Tak ada lagi? Tak ada. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda. ليلها كنهارها لا إلا هالك. صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدخل وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam terakhir hari Tasyrik, iaitu hari Tasyrik yang ketiga, malam yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, 12 hari bulan Julai 2022. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita. Kita dapat bertemu dengan 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, dan kita telah melalui dan menemui akan yang dipanggil sebagai Idul Adha, tanggal yang ke-10. Sebelum daripada itu kita bertemu dengan hari Arafah, dan kemudian kita bertemu dengan Idul Adha, dan kita melaksanakan ibadah demi ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasanya pada hari Arafah, dan kemudian ibadah membangunkan malam pada Idul Adha, dan kemudian dengan solat sunat Idul Adha, dan kemudian dengan korban, kerana tidak ada amal yang paling baik yang kita laksanakan sejak daripada hari pertama hari raya dan sehingga hari terakhir hari Tasyrik berbanding daripada menyembelih binatang korban. Jadi siapa yang berkorban, tahniah, dan siapa juga yang memasak malam ini pun tahniah. Jadi kita berikan kupon kepada siapa yang kekal istiqamah sampai hujung kuliah. Jadi siapa yang datang nak makan je, kalau boleh bagi sikit je. Tapi kalau yang duduk daripada awal ni, bagi lebih sikit. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan ibadah demi ibadah. Jadi malam ini bermula daripada maghrib tadi sehingga asar esok adalah detik-detik terakhir untuk tuan-tuan bertakbir setelah daripada solat. Jadi lepas daripada solat dipanggil muqayyad, iaitu takbir yang tergantung dengan solat. Maka kalau tidak ada solat, maka tidak perlu takbir. Jadi setelah daripada solat, maka takbir. Apabila takbir, kuat sikit lah. Ni takbirnya pun lemah longlai je. Dan biar kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyi lagu raya kuat. Jerit JDT gol kuat. Tapi takbir rayanya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ni apa? Takbir kuat tu namanya takbir, membesarkan Allah. Maka bila lagi nak takbir? Lagi 10 bulan Idul Fitri nanti. Maka panjang lagi. Jadi kita nak takbir kuat sikit. Bukan hanya yang
Imam ni dia akan jadi semangat kalau kita pun semangat. Baru ni saya pun sembahyang asar jemaah dekat Sogo, Mid Valley. Lepas sembahyang asar tu, Allah, Ustaz Omar imam, memanglah kena jerit. Jadi orang pun ikut belakang. Alhamdulillah. Jadi takbir tu kat mana-mana. Jadi esok lepas asar last. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk bertakbir dan juga sekadar peringatan bersama sama-sama untuk ibadah korban. Tadi pun ada soal jawab yang beri saya soalan di WhatsApp dan saya jawab dengan voice di WhatsApp. Dia kata baru dengar kena bagi asnaf 1/3 daging korban. Saya kata Allahu Akbar. Habis selama ni yang korban tu apa buat? Dan baru dengar pemilik kandang 1/3 untuk asnaf. Yang dipertikaikan 1/3 untuk setiap daripada korban. Maksudnya kalau dia ada 5 lembu 1/3 ke? Dia macam kurang senang. Dan itulah sebenarnya ibadah korban. Kalau tuan-tuan bagi semua kepada asnaf, maka itu jauh lebih baik. Langsung tak ambil untuk diri sendiri, jauh lebih baik. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah ambil tangan Nabi dalam daging korban yang dikumpulkan, letak tangan, Rasulullah angkat. Maka yang ada dekat tapak tangan untuk Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Itu saja yang Rasulullah ambil. Kita satu baldi, tulang hilang. Tengok lembu kelima, tulang tak ada. Kenapa? Diambil. Ini bukan korban. Ini nak buat jamuan hari raya. Jadi korban serahkan kepada golongan yang tak pernah ataupun mungkin tak mampu beli daging sepanjang tahun. Itu maksud ibadah korban. Jadi korban 1/3 semua, cuma Islam mengharuskan untuk tuan yang menyertai korban mengambil 1/3. Itu diharuskan. Tapi kalau tak ambil langsung pun jauh lebih baik. 1/3 maksima, bukan minima. 1/3 minima Ustaz, boleh saya ambil lebih daripada tu? Tak boleh. Maka daging korban sepatutnya diberikan kepada golongan fakir dan miskin, cuma Islam mengharuskan untuk kita mengambil 1/3 daripada bahagian tersebut untuk diri kita, 1/3 untuk rakan kita ataupun keluarga ataupun jiran terdekat, dan 1/3 hak daripada asnaf. Tak boleh tidak, kita mesti beri. Ini minima. Kepada mereka minima. Lagi banyak lagi baik. 1/3 tak cukup, naikkan, lebihkan. Ada 90 kilo, 30 kilo tak cukup untuk asnaf, naikkan jadi 50 kilo. Tak cukup lagi untuk asnaf, 70 kilo. Tak cukup lagi untuk asnaf, semuanya untuk asnaf. Yang penting asnaf dapat. Yang menjadi dosa kalau tempat tuan-tuan asnaf tak dapat, tuan-tuan dapat daging. Yang itu jadi dosa. Jadi kerana itu kena fahamlah dari sudut syiar berkaitan dengan ibadah korban. Jadi ini namanya korban. Kalau nak buat jamuan, itu bukan namanya korban. Cuma yang kita minta untuk buat jamuan tu, daging kita bagi dekat tempat tersebut. Tak boleh kita buat daging korban untuk jamuan kecuali hak kita yang kita berikan untuk dijamuankan. Yang itu bezanya, kita kena faham. Jadi sekadar mukaddimah sahaja. Sebab kadang-kadang kita terlupa bahawa korban adalah untuk golongan yang susah. Ramai dia korban, dia bangga pula, dia bawa. Semua dia bawa. Kepala-kepala dia bawa. Dia punya bangga dengan korbannya. Jadi mudah-mudahan kita memahami akan perkara tersebut. Jadi kita terus kepada kita punya pengajian daripada kitab Al-Suwarun min Hayatus Sahabah, karangan daripada Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Basha, yang kita masuk pada hari ini sahabat yang ke-11. Pada 2 minggu sudah kita membicarakan sahabat yang ke-10 iaitu Abdullah bin Jahash. Jadi hari ini kita masuk pada sahabat yang ke-11 bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang ataupun namanya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Jadi Rasulullah pernah sebut setiap daripada umat itu adanya amin. Kalau di majlis agama Islam setiap daerah ada amin. Amin Baitul Mal dia panggil. Amin Baitul Mal. Jadi orang tanya, Ustaz, amin tu apa? Jadi ramai yang sebut nama jawatannya Amil Baitul Mal. Jadi bukan amil, kita sebut dah bukan lam, nun. Dia jadi balik lam. Bukan lam, nun, amin Baitul Mal. Maksudnya apa? Pemegang amanah Baitul Mal. Tapi sebab dia bahasa Arab, jadi dia jadi rumit sikit lah. Kan? Rumit orang nak faham tu. Kita dah letak N pun, dia letak L balik. N lagi, L balik. Kata mungkin typo kot. Ustaz typo. Kita dah bagi N, L balik. Jadi amin ni, kita lihat amin. Likulli ummatin amin. Setiap umat ada amin. Dan orang yang sangat amanah di kalangan umat aku adalah Abu Ubaidah. Ini kata-kata Nabi Muhammad. Kita akan cerita bagaimana kisahnya
kana wadi'al wajhi bahi'at tal'ah nahilal jismi tawilal qamah khafifal 'aridain tagtahul 'aina limar'ahu wa ta'nasul nafsu liluqyahu wa yatma'innu ilaihil fu'adu. Jadi seorang yang memiliki wajah yang sempurna ataupun wajah yang berseri-seri dan memiliki akan ketinggian akhlaknya, memiliki akan badan yang cantik, memiliki akan badan yang tinggi, dan kemudian khafifil aridaini, iaitu dia memiliki dada yang tidak luas. Jadi badannya tegak dan tidak terlalu gemuk, maksudnya kurus, dan kemudian wajahnya cantik, dan yang lebih elok adalah tagtahul ain limar'ahu, mata yang memandang rasa seronok, rasa tenang. Tenang ke ni? Ya Allah, seronok tengok muka awak kan. Jadi itu tenang. Kita ni terbalik, tengok muka lain jentina, tenang tengok muka awak. Itu kita patutnya tenang tengok muka ustaz. Seronok kan lain tu. Kan tuan-tuan lain pula. Tenang tengok muka ustazah. Astagfirullahalazim. Ni tak boleh. Jadi kita kena tenang pada memandang sesuatu dengan sebab dia, tuan-tuan kena faham ketenangan yang terpandang itu pada memandang seseorang yang menterjemahkan kepada kita kembalikan ia kepada Allah, itu ketenangan yang betul. Tapi kalau ketenangan kita kepada memandangnya sehingga memuji dia dan membesarkan dia, maka ia tidak ada manfaat. Jadi mesti pandang Allah, indahnya ciptaan Tuhan. Tapi biasalah manusia ni dia ada je dia punya olahan ayat, kan? Olahan ayat dia, tapi hati yang merasa. Terpandang wajah Habib ni handsome, ustaz ni handsome. Jadi akhirnya dia rasa Allahu Akbar, sejuk nak dengar ceramah dia. Itu lain macam. Sejuk nak dengar ceramah Ustaz Luqman, kan dia lain. Kenapa? Kerana kita memandang dengan mata hati. Jadi ini pandangan sahabat kepada Abu Ubaidah. Dan hati akan merasa tenang ketika mana melihatnya. Dan kemudian apabila berada dengannya, merasakan gelora jiwa semua terhenti. Maksudnya seronok apabila bersama-sama dengan Abu Ubaidah. Dan seorang yang kata-katanya sangat lembut, seorang yang sangat tawaduk, jammat tawaduk, sifat tawaduk. Sebenarnya sifat tawaduk inilah yang dipanggil sebagai ketinggian diri seseorang. Walaupun kita nampak macam tawaduk itu seperti rendah, tapi sebenarnya Rasulullah sebut man tawadu'a hakaza rafa'ahu Allahu hakaza. Siapa yang merendah seperti ini, Allah akan angkat dia seperti ini. Maka tuan-tuan tak perlu nak tinggikan diri. Sampai masa Allah angkat. Maka tak perlu kita nak mempopularkan diri, kan? Kita popularkan diri, sibuk dengan iklan, nama promosi diri. Tak perlu. Sampai masa Allah nak angkat, Allah angkat. Kalau Allah tak angkat, tak apalah. Maksudnya Allah tidak beri angkat. Tapi masalah kita suka diangkat sebelum waktu Allah nak angkat. Nanti dia jawab balik, memang Allah nak angkat saya pun. Jadi sebab itu takdir daripada Allah. Jadi kita nak tawaduk sebagaimana Abu Ubaidah. Syadidal haya, ini penting bagi lelaki, iaitu sifatnya terlalu malu. Kita rasa macam dara sunti, kan? Kan Rasulullah kan dia punya malu kan macam dara sunti. Dalam sifat Syama'il Muhammadiyah yang kita dah baca dah pun, kan? Sangat pemalu. Kalau ada perempuan tanya soalan pun rasa malu nak jawab, kan? Ini kita perempuan tanya soalan semangat nak jawab. Tu terbalik. Tak tahulah, bukan kita lah, orang lain. Kita, saya sebut kita, orang lain. Jadi Rasulullah malu. Jadi Abu Ubaidah ni sifatnya sangat malu. Lakinnahu kana idza hadzabal amru wajaddal jiddu yagdu ka'annahu laythu 'adiyah. Tetapi kalaulah ada sesuatu yang ia mengganggu pada urusannya, khusus pada hal ehwal berkaitan dengan maruah dirinya ataupun keluarganya ataupun berkaitan dengan agamanya, maka dia akan sungguh-sungguh melakukan. Bahkan kalau urusan sesuatu perkara diarahkan kepada dirinya, maka pada ketika itu dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Kita ni kadang-kadang malu semua benda jadi malu, kan? Masak, malulah nak masak. Hidap, malulah nak hidap. Itu bukan malu. Itu pemalas namanya. Jadi malu ni, sifat malu dia ada tempat. Tapi kalau urusan berkaitan dengan kerja ataupun urusan ummah, maka dia orang yang paling ke hadapan. Ini Abu Ubaidah. Dan dia seorang yang umpama pedang yang berkilauan.
Dan kalau diceritakan tentang perihalnya, maka kita akan lihat, dan itulah yang dipanggil sebagai Amin Ummati Muhammad, Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy, dan digelar sebagai Abu Ubaidah. Nama sebenarnya Amir bin Abdullah, tapi digelar sebagai Abu Ubaidah. Dan yang dekat dengannya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dikatakan salasun min Quraisy asbahun nasu wujuha wa ahsanuha akhlaqa wa athbatuha haya'a in haddathuka lam yakdzibuka wa in haddathtahum lam yukazzibuka. Jadi ada 3 orang di kalangan Quraisy yang wajahnya hampir-hampir serupa, dan dia memiliki akhlak yang sangat baik, dan orang yang paling tinggi dia punya sifat malunya. Kalau kamu bercakap-cakap dengan dia, dia tidak akan mendustakan kamu, dan kalaulah ia bercakap dengan kamu, dia pun tidak mendustakan kamu. Maksudnya kalau kamu cakap, diiyakan, kan? Dan ketika pada dia bercakap dengan kamu, dia pun tak akan berdusta denganmu. Siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Uthman bin Affan, yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi yang sifatkan ini siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata 3 orang ni dia seakan-akan sama. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akhlaknya baik, sifat malunya luar biasa, wajahnya kacak, dan mereka seumpama adik-beradik dari sudut fizikalnya, dan adik-beradik dari sudut akhlaknya. Memang bagus. Dan adik-beradik dari sudut sifat malunya. Dan Abu Ubaidah di kalangan mereka yang awal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang Islam hari yang selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq menganut agama Islam. Dan kita tahu bahawa di kalangan lelaki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi lelaki tetap, jumhur ulama menyatakan bahawa paling awal masuk Islam di kalangan lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada yang meragukan di antara Abu Bakar dengan hambanya Rasulullah, Zaid bin Harithah. Di antara dua ni siapa dulu? Tapi seakan-akan ada yang kata sama. Ada yang kata Abu Bakar dulu, ada yang kata Zaid bin Harithah dulu. Tapi yang kita tahu bahawa kalau kita bagi kategori lagi senang, kan, yang perempuan, tapi tetap yang pertama sekali isteri Rasulullah. Itu tak boleh nafikan, tapi diberi kategori. Lelaki dewasa Abu Bakar As-Siddiq, hamba Zaid bin Harithah, perempuan Khadijah bintu Khuwailid, kanak-kanak Ali bin Abi Talib. Ini tak ada siapa yang menafikan. Cuma yang mana terdahulu lepas Khadijah, yang itu yang ada keraguan. Sebab mana ada orang cantik, apatah lagi waktu itu sembunyi-sembunyi. Yang tahu cuma baginda Nabi SAW dan pastinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq beriman, masuk Islam, hari selepas itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan dia Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, dan dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mar'un, dan Arqam bin Abil Arqam ke rumah Nabi SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan mereka kaedah yang awal untuk menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama-sama untuk declaration, buat satu pengesahan kepada Rasulullah tentang keislamannya, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mar'un, dan Arqam bin Abil Arqam. Jadi 4 orang ni bersama-sama menyatakan keislaman di hadapan Nabi SAW, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diuji dengan ujian sebagaimana golongan muslimin yang awal menganut agama Allah di Mekah, daripada permulaannya sehingga pengakhirannya. Wa'ana ma'al muslimin as-sabiqina min unfiha wa darawatiha wa alamiha wa akhdaniha ma lam yu'anihi atba'u dinin ala zahril ard. Dan dialah yang bersama-sama dengan para sahabat yang awal dan membantu mereka, juga bersama-sama dengan kesedihan mereka yang tidak pernah dilalui oleh orang lain selain daripada mereka, dan Allah menetapkannya dengan ujian tersebut, dan dia sentiasa membenarkan Allah dan Rasulnya pada tiap-tiap sesuatu keadaan. Apapun keadaan yang berlaku pada dirinya, dia membenarkan Allah dan membenarkan Nabi SAW. Tetapi kita nak lihat bagaimana Allah mengujinya pada hari Yaumul Badri,
pada hari peperangan pertama, iaitu perang Badar. Ujiannya di Mekah tak boleh nafi, sebab dia di kalangan orang yang awal menganut agama Islam. Sebagaimana cerita-cerita yang kita pernah cerita sebelum daripada ini. Maka begitulah yang berlaku kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi nak fokus di sini kisah apabila berlakunya peperangan Badar. Disebutkan bertolaklah Abu Ubaidah pada hari Badar. Yasulu baina sufufi sawlata man la yakhabu ghada wa fahabahul musyrikuna wa yajulu jawlatan man la yakhdarul mauta wa hadirahul fursana quraishin wa ja'alu yatanahawna anhu kullama wajahuhu. Jadi dia terus menempuh ke saf-saf tentera Islam sehingga menuju ke saf hadapan di kalangan musuh, dan dia orang yang tempuh ke hadapan tanpa ketakutan untuk mati. Jadi ini kita sebut bahawa pahlawan Islam. Kan? Macam Mat Kilau kan. Saya tengok Mat Kilau 2 kali dah. Kan? Dia punya nak kata pertama dengan ayahanda, yang kedua dengan anak dia. Jadi pun dengan anak dia juga yang pertama. Jadi tengok. Semua kita nak tengok. Kadang-kadang kita ni mengkagumi akan pahlawan-pahlawan Melayu Islam. Alhamdulillah, bagus. Bagus. Tapi kita nak, begitulah sebenarnya kekuatan yang ada pada para sahabat. Bahkan lebih hebat berbanding itu. Kan? Yang Mat Kilau, sebab kalau tuan-tuan tengok, Mat Kilau seorang yang sangat mendalami ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni penting untuk jaga hati. Jaga hati supaya tak gopoh dalam apa-apa tindakan. Semuanya tergantung kepada Allah. Takutnya hanya pada Allah, bukan takutnya pada British. Takut hanya pada Allah. Jadi apabila hatinya ada Allah, maka mereka tempuh. Kalau kita fikir logik lah, mana boleh lawan Maryam? Mana boleh lawan senapang tu? Kita baru nak, keris tu dah pendek. Kan? Kalau keris panjang boleh tahan lagi kan. Keris tu dah pendek. Macam mana nak sampai? Dia kata bukan masalah senjata, tapi kita ada Allah. Dia tak sebut pun tentang keris. Dan kita ada keris. Kalau kita ni pahlawan Melayu, keris kita lebih hebat berbanding senapang. Kalau cerita itu rosak akidah. Jadi sebab itu dia kata Allah. Dalam dia punya dialog pun saya tengok semua dialognya dari sudut akidah tidak ada kesalahan. Memang digantung pada Allah betul. Kan? Dia tak ada sesuatu pun yang dia sebut yang dia menyatakan kekuatan diri dia, ataupun kekuatan silat dia, ataupun kekuatan senjata dia. Semuanya Allah. Maka para sahabat begitulah. Bahkan lebih hebat berbanding begitu. Kenapa mereka boleh tempuh ke depan? Tak takut ke? Badan kita sikit, mereka ramai. Mereka ada senjata. Ada kata sahabat mempertahankan diri dengan tulang 4 karat. Lawan senjata dengan tulang. Bayangkan. Kenapa? Sebab mereka ada Allah. Kalau mereka ada Allah, maka Abu Ubaidah mara ke hadapan. Seakan-akan tidak takut kepada kematian. Terus menempuh kepada penunggang-penunggang kuda Quraisy. Dan apabila tempur dengan mereka, maka dihayun pedangnya, jatuh mereka. Jadi ini yang berlaku kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yab'udu li Abi Ubaidah fi kulli tijah. Wa kana Abu Ubaidah yataharrafu an tariqihi wa yatahasha liqa'ah. Tapi ada seorang lelaki yang tiap-tiap kali nampak Abu Ubaidah, dia tuju ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pergi sini, dia pergi sana, di situ. Abu Ubaidah pergi sana, dia pergi sana. Dia ikut Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nak elak, tapi dia tetap ikut Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dia tebas saja mana-mana leher musuh yang berada di hadapan dia. Tapi dia mengelak daripada lelaki ini. Tetapi lelaki ini terus menyerangnya, dan Abu Ubaidah apabila diserang dengan serangan tersebut, wasaddar rajulu ala Abu Ubaidah al-masalik wa waqafa hailan bainahu wa bainal qitali a'da'illah. Jadi ketika itu dia terus berhadapan dengan orang tersebut, dan ketika mana tak mampu lagi untuk dia mengelak daripada orang itu, falamma daqa bihi dar'a daraba ra'sahu bis-sayf darbata wa laqad hamatahu faltaqain. Jadi ketika mana dia menempuh dengan orang itu, tidak ada penghalang di antaranya kecuali adalah dengan kematian, maka dia terus menghunuskan pedangnya dan dia terus mencederakan orang tersebut sampailah tidak ada apa-apa lagi yang ada padanya. La tuhawilu ayyuhal qari'ul karim an tuhammina an yakuna ar-rajul as-sari' amma qultu laka in unfat tajriba faqal hisbani hasibin wa jawadal hayalul mutakhayyilin wa laqad tasaddaqa ra'suka idza arafta anna rajulan syarik
huwa Abdullah bin Jarrah walidu Abu Ubaidah. Jadi dia terus menyerang dan sampai dia mencederakan, sampai dia memotong tangan orang itu, sampai dia cedera. Dan apabila dia melakukan perkara tersebut tanpa dia memikirkan akan apa-apa yang jadi pada orang itu, dan orang yang bertempur dengannya, yang dia tak nak bertempur dengan orang tersebut adalah namanya Abdullah bin Jarrah, iaitu ayah kepada Abu Ubaidah. Jadi bayangkan yang ada dalam hatinya Allah. Dia cuba mengelak kalau boleh biar orang lain yang bunuh ayah dia. Tapi ayah dia yang nak bunuh dia. Jadi apa boleh buat? Jadi Islam bukan agama membunuh, tetapi Islam agama mempertahankan akidah. Jadi orang menyerang takkan nak duduk diam. Tak boleh dalam konsep kepahlawanan Islam, tak boleh kita serah bulat-bulat. Oh, sebab itu ayah aku, tak dah. Lantaklah ayah nak bunuh, bunuhlah. Tak, jangan. Apa nak buat? Lawan. Sebab ayah tu musuh. Lawan. Apabila dia lawan, maka dia menang. Dia menang dengan ayah dia. Dan pada ketika itu yang dia membunuh adalah ayahnya. Lam yaqtul Abu Ubaidah abah. Tapi penulis kata Abu Ubaidah tak bunuh ayahnya. Wa innama qatala syirka fi syakhsi abihi. Tapi dia membunuh kesyirikan yang ada pada jasad ayahnya. Jadi dia bukan bunuh ayah. Kalau kita sebut bunuh ayah, nanti orang kata apalah anak bunuh ayah. Jadi begitu juga ada orang kata tentang syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak logik punya arahan Allah. Boleh Nabi Ibrahim diarahkan bunuh Nabi Ismail, kan? Tak logik arahan Allah, kan? Kalaulah ada arahan ini yang timbul semua sekarang lah. Kalau orang kata tuan-tuan mendengar bisikan untuk membunuh anak sendiri sebagaimana bunuhnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin mengorbankan akan anaknya. Maka kita nak terima arahan tersebut ke nak tolak? Jadi ini orang tanya. Kan, kalau ada tiba-tiba bisikan ataupun tiba-tiba dapat mimpi bunuh anak, jadi nak melaksanakan ke tidak? Apabila dekat dengan korban, ramai pula yang kelar. Kan, ini umpama ada permainan daripada syaitan ataupun iblis. Kita tak nak komen sebab itu isu jenayah, isu polis. Kalau kita komen, nanti kita pula kena tangkap. Tak pasal-pasal kena tangkap. Jadi kita tak nak komen tu. Jadi cuma orang kata kalaulah ada arahan, tuan-tuan kena ingat syariat telah terhenti. Maksudnya Al-Quran dah ada, Rasulullah telah wafat, maka syariat terhenti dari sudut wahyu itu turun. Wahyu telah tiada lagi wahyu yang turun. Itu kita kena yakin. Kalaupun ada ulama menyatakan sesuatu itu bukan wahyu, itu cuma ilham daripada Allah. Dia beza ilham dengan wahyu. Wahyu memang direct melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ilham Allah campak pada hati. Kadang-kadang ia betul, kadang-kadang ia salah. Dan kalau ilham ataupun apa-apa bisikan yang menyalahi syariat, maka tolak. Kalau kata arahan ni bunuh anak, maka itu bukan arahan daripada Allah, itu arahan daripada iblis. Umpama macam inilah, tuan-tuan tiba-tiba dapat ilham, jangan bangun sembahyang subuh. Aku telah angkat subuh daripada kamu. Tak payah sembahyang subuh dah. Aku dapat wahyu, subuh tak payah sembahyang. Mana wahyu terakhir Rasulullah telah sampaikan kepada kita? Ada solat subuh tak? Ada. Ada 2 rakaat tak? Ada. Maka tolak yang itu, ambil yang dulu syariat. Ada tak bunuh anak? Tak. Yang Allah perintahkan apa? Bunuh binatang korban. Sembelih binatang korban. Bahimatul an'am, binatang korban. Maka yang diambil apa? Diambil adalah syariat, bukan diambil daripada mimpi. Kena ingat. Yang itu kena faham lah. Jadi kalau dia menyalahi syariat, tolak. Confirm ini syaitan. Allah tak akan melakukan sesuatu. Tapi Nabi Ibrahim dia lain. Sebab dia adalah Nabi. Kan? Baginda adalah seorang Nabi, dapat wahyu daripada Allah. Dan ada hikmah yang Allah telah tulis dalam surah Safat. Bermula daripada ayat 101. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. Jadi ini syariat untuk dikorbankan anak. Tapi yang Abu Ubaidah ni ceritanya bagaimana dia telah membunuh seorang lelaki yang dari sudut nasabnya adalah ayahnya, tapi dari sudut akidahnya dia bukan ayah. Maka dia telah bunuh. Dan pada ketika itu juga Allah menurunkan akan membenarkan tindakan daripada Abu Ubaidah daripada surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Allah menyebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan dapati ada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sentiasa bersatu dalam menegakkan akan had-had, hudud-hudud daripada Allah dan Rasulnya, walaupun yang ditegakkan itu kepada ayah-ayah mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara kandung mereka, ataupun ahli keluarga mereka. Maka kepada mereka telah ditetapkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah tolong mereka dengan pertolongan daripada Allah, dan Allah akan masukkan mereka di dalam syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai yang mereka akan masuk di dalamnya buat selama-lamanya. Allah meredai ke atas mereka dan mereka juga meredai kepada Allah, dan mereka adalah tenteranya Allah, dan sesungguhnya tentera Allah iaitu golongan yang berjaya. Jadi ini Allah membenarkan tindakan. Apabila mereka ada dalam hati mereka, Allah tetapkan wasabbatah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Maka Allah tetapkan pada hati mereka dengan keimanan, dan Allah tolong mereka. Pada waktu itu dia tak pandang dah walaupun itu ayah dia, tapi Allah tolong dia. Maka golongan ini golongan yang Allah sediakan buat mereka akan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan minta bunuh ayah kita, bukan minta bunuh anak kita. Cuma kita minta kita kena ingat apa yang kita nak di hari akhirat nanti. Kan, jangan sampai Allah kan sebut dalam surah Al-Munafiqun. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu dan harta-hartamu menjauhkan kamu daripada mengingati Allah. Kan, jangan sampai sebab kita sayang sangat dengan anak sampai tak pergi solat jemaah. Kerana kita sayang sangat dengan kita punya keluarga sampai tak pergi masjid. Kerana kita ni sayang sangat dengan kita punya isteri, kita punya suami, sampai kita tak tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Awak jangan pakailah tudung begitu, awak pakai tudung begini sebab saya tak suka awak pakai tudung itu. Allah ke suami ke? Jadi kita kena pilih. Sebab tuan-tuan, nanti di akhirat kita ni tak ada siapa yang boleh tolong kita, cuma Allah. Maka bukan minta tuan-tuan bunuh pasangan, bukan minta tuan-tuan bunuh mak ayah, tapi cuma minta tuan-tuan jaga diri kita masing-masing. Kan, apa yang kita boleh bersama, kita bersama. Apa yang kita kena tolak sebab kita kena tahu bahawa itu syariat daripada Allah, kena mengetahui itu syariat daripada Allah. Jadi inilah yang kita sebut bahawa lam yakun zalika ajiban min Abi Ubaidah, dan itu tidak pelik kepada Abu Ubaidah dalam ia telah mengorbankan akan ayahnya, kerana telah sampai kepadanya kekuatan keimanan kepada Allah dan untuk ia menolong angkat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana amanahnya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di hatinya tidak ada yang lebih besar berbanding daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takbir ketika mana Idul Adha dan hari-hari tasyrik? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan tidak ada yang aku sembah kecuali Dia. Aku ikhlas semata-mata kerana Dia. Kita mengesakan Allah, membesarkan Allah, letak dalam hati kita tidak ada yang lebih besar berbanding daripada Allah. Ini akidah. Kalau bahas bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena letak Allah lah yang paling besar. Itu benda yang kita kena main dalam hati kita, letak dalam hati Allah paling besar. Kalau Allah paling besar, yang lain semua kecil. Semua itu adalah makhluk daripada makhluk Allah. Bergantung hanya pada Allah, jangan bergantung pada makhluk. Makhluk itu dia boleh berubah-ubah. Hari ini ia baik, esok dia jadi jahat. Hari ini dia soleh, esok dia jadi toleh. Derhaka pada Allah. Hari ini dia nampak sempurna, esok dia mungkin cacat anggota. Kita tak tahu.
Sebab kita rasa, aku bergantung dengan ni, tapi kita tak tahu, dia bukan maha kuat, dia bukan maha kaya, dia bukan maha upaya, dia tetap makhluk daripada makhluk Allah. Sampai masa Allah boleh tarik apa yang Allah pinjamkan kat diri dia. Maka kena besarkan Allah. Jadi dalam hati kita ni, letak paling besar Allah. Itu Abu Ubaidah buat. Dan dia sebutkan oleh Muhammad bin Ja'far. Berkata, qala qadima wafdu minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Satu ketika pernah beberapa delegasi daripada golongan Nasrani jumpa kepada Rasulullah dan berkata, apa kata-kata mereka kita sambung lepas azan Isyak. Jadi insya-Allah nanti sambung sikit lepas azan. Tuan-tuan jangan risau. Walaupun tu belum siap tu, jangan risau. Itu tengah-tengah hidang lagi. Jadi jangan risau tentang makanan. Jadi tuan-tuan lapar ni kan. Jadi sabar. Kita bagi lapar memuncak nanti. Nanti kita akan makan insya-Allah. Jadi dipersilakan. لا إله إلا الله اللهم الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد. Jadi kepada penonton yang menonton live, ada yang tegur, dia kata Ustaz sedut hingus dengar. Jadi yang tegur tu isteri pula kan. Dia kata isteri peminat setia menonton kuliah. Alhamdulillah. Jadi live ni penting lah. Isteri kita tengok kita memang datang kuliah, bukan nak makan je, memang datang kuliah. Jadi alhamdulillah. Jadi minta maaf kalau terdengar suara yang tidak menyenangkan daripada hidung, yang tidak berapa sihat.
Tapi yang depan tak dengar. Ini perhatiannya seorang isteri. Okey, tak apa. Sengau tak apa, yang penting isinya. Kita bukan penyanyi, kita penyampai kuliah. Jadi kita lihat sambungan. Jangan panjang sangat Ustaz, kita nak makan. Okey. Jadi disebutkan tentang rombongan daripada Nasara ataupun Nasrani yang datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Abul Qasim, gelaran kepada baginda Nabi SAW, ib'ath ma'ana rajulan min ashabika tardahu lana liyahkuma bainana fi asya'a min amwalina ikhtalafna fiha. Wahai Rasulullah, wahai Abu Qasim, utuskan kepada kami di kalangan sahabatmu seorang lelaki yang boleh menentukan perihal kami kerana kami ada berselisih tentang hal berkaitan dengan harta, dan supaya kami boleh dapat solusi daripada permasalahan kami. Maka Rasulullah kata, datang esok. Kamu datang esok ataupun datang nanti petang, aku akan datangkan kepada kamu qawiyul amin, seorang yang kuat lagi amanah, kan? Jadi kemudian Umar pun berkata, kan, Umar cerita, dia kata, aku pun pergi kepada solat zuhur awal, sebab Rasulullah kata nanti. Jadi dia datang pagi, Rasulullah kata nanti petang. Jadi Umar pun datang zuhur awal. Kerana aku seakan-akan meyakini yang Rasulullah kata qawiyul amin tu akulah. Jadi Umar kata, akulah ni. Jadi setelah daripada Rasulullah pun menyelesaikan solat zuhur, maka Rasulullah pun pandang belakang. Pandang belakang, tengok kiri kanan. Umar kan datang awal, habis datang awal duduk depan lah kan. Jadi Umar pun tinggikan badan dia. Macam akulah dalam hati dia. Inilah ni. Jadi seakan nak tunjuk bahawa Rasulullah sedang cari dia. Tapi Rasulullah pandang lagi. Dan Rasulullah tak melihat seseorang yang memang Rasulullah pandang. Dan ketika mana Rasulullah terpandang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Rasulullah pun panggil dia. Maka Rasulullah pun kata, ukhruj ma'ahum faqdi bainahum bil haqq fi makhtalafu fi. Maka kamu keluar dengan mereka, itu golongan Nasrani ini, dan kemudian kamu selesaikan apa yang berselisih di kalangan mereka ini. Maka Abu Ubaidah pun pergi. Tengok kepercayaan orang non-Muslim kepada baginda Nabi dan para sahabat, sampai minta seorang daripada kalangan sahabat memberi penghukuman ataupun penghakiman kepada apa yang mereka sedang khilafkan. Tengok hebat. Sekarang ni terbalik pula. Tengok orang Melayu Islam, tak percaya orang Melayu ni, menipu je. Jadi orang Melayu tak dipercaya. Bahkan kita kalau panggil orang buat kerja rumah kita, buat rumah ke, buat apa-apa kerosakan di rumah, panggil siapa? Kan? Panggil yang bangsa lain. Kenapa? Tak percaya lah orang Melayu, markup harga lah, buat kerja tak betul lah. Kita tak percaya orang kita. Nak buat macam mana? Kadang-kadang orang kita pun tipu. Tuan-tuan, dalam bab pengurusan korban ni pun kadang-kadang banyak orang kita ni nipu je kerja dia. Kesian orang yang nunggu. Dia faham. Kita faham pusat penyembelihan memang sibuk. Sampai kita marah. Sibuklah, sabarlah. Kan sibuk ni banyak lembu. Tahu banyak lembu. Yang itu jangan janjilah. Kan dah bertahun-tahun dah memang urus lembu kan. Memang ini pemilik kandang. Dah tahu memang tak boleh nak urus. Cakaplah dengan orang tu, ambil sendiri. Ni tak. Saya akan hantar yang pertama, lembu awak yang pertama. Lembu ustaz pertama sampai. Tak sampai zuhur. Kata lembu pertama sampai. Telefon 50 kali tak angkat. Tuan-tuan bayangkan. Kan? 50 kali tak angkat. Tak ngamuk orang. Orang tunggu ni. Peserta korban. Kalau betul tak boleh buat, jangan janji. Itu masalahnya. Kan? Yang masalah kita ni janji. Kan? Kalau betul kata, okay, kena ambil. Akhirnya kena pergi ambil juga. Kan? Kenapa? Sebab orang tunggu dah. Kita nak urus lagi. Nak lapar lagi. Nak potong lagi. Kena dah siap tak apa. Kalau semua kita kena buat. Jadi ini dipanggil jujur. Sedangkan bagaimana para sahabat dahulu diminta oleh bangsa lain, oleh agama lain untuk menghukum di kalangan mereka. Nak tunjuk ini Rasul akan panggil. Dan Rasul kalau bagi, dia tak bagi yang cikai-cikai punya orang, yang biasa. Sedangkan sahabat semua amin, semua amanah. Tapi Rasulullah bagi al-qawi al-amin, yang kuat lagi amanah, paling tinggi amanah dia. Bagi yang paling baik. Kalau non-Muslim, kita nak berurusan dengan non-Muslim, kita bagi pekerja kita yang paling baik. Supaya apa? Orang non-Muslim percaya. Tuan-tuan, orang non-Muslim ni, kalau dia percaya dengan kita, sampai bila pun dia akan percaya. Dia tahu, you jujur punya orang lah, you tahulah. Jadi sampai kita buat apa, tak apa, you ambil dulu, I percaya kat you. Kenapa? Sebab kita orang baik. Sebab tu kita kena tunjuk kebaikan. Jadi penutup kepada kisah kita pada hari ini, bukan hanya pada hal yang itu, bahkan amanah dalam
menjalankan apa yang Rasulullah telah arahkan kepadanya. Satu ketika pernah Rasulullah utuskan Abu Ubaidah memimpin di kalangan jemaah, di kalangan para sahabat untuk bertemu dengan jemaah Quraisy. Dan perjalanan ini perjalanan yang jauh. Dan Rasulullah membekalkan kepada Abu Ubaidah sekantong kurma. Dan Rasulullah mengarahkan untuk diberikan satu-satu tiap-tiap hari. Satu hari satu, satu hari satu. Jangan lebih. Tak ada bekalan yang lain, yang ada cuma tu je. Kalau kita ada tu je, kita habiskan. Kalau kita lah, tak cukup ni. Tapi Rasul punya amanah ni, bagi seorang satu. Dan dia menjalankan amanah. Disebutkan di sini, umpama seorang ibu yang memberikan makan kepada anaknya. Kan? Tak sikit-sikit itulah dia bagi. Dia tahu esok nak makan lagi ni, simpan sikit. Jadi dia simpan satu-satu yang Rasulullah ajar. Jadi sebab itu ketika mana kita tengah krisis makanan, maka tuan-tuan simpanlah kurma. Kurma ni memang sumber makanan yang paling baik. Satu hari tuan-tuan makan satu biji kurma cukup. Saya baru ni masa saya buat 2 jam, bawah 2 jam untuk half marathon, kan 21.1 km. Kan saya 7 km saya makan kurma. 7 km saya makan kurma. Saya lagi kawan saya Cina. Kan kawan saya Cina tu sampai 10-12 km dia dah give up dah. Sebab tak boleh potong saya, dia give up. Kan? Nanti tanya, "You makan apa?" Kurma. Kurma tu apa? Kurma tu apa pula? Kan? Dates. Dates tu tahu? Tahu. Dates tu kurma lah kata. Orang rumah dia pun makan juga. Cuma dia tak tahu namanya kurma. Untuk banyakkan susu dia kata. Jadi bagi saya cukup dah. Kita tengah lagi tu kita makan sebiji kurma 7 km. 7 km lagi sebiji. Dan saya memang masa tu lagi tak berhenti. 21 km 2 jam tanpa henti. Jadi pace 5.40 masa tu lah. Tapi sekarang ni mungkin slow sikit. Dah makin malas nak lari. Jadi semua saya nak cerita kurma. Kalau orang lain makan dia kurma, kismis. Itu je pemakanan saya ketika mana lari. Orang kata makanlah power gel ke, energy bar ke apa ke. Tapi saya kata tetap sunnah punya pemakanan jauh lebih baik. Jadi Rasulullah bekalkan kurma ni, jadi bagi satu hari satu. Dan lepas mereka makan kurma, mereka minum air sikit. Makan kurma, minum air sikit dan ia cukup untuk hari seterusnya. Dan ini amanah yang dipegang oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau kita ada bekal sikit makan, kita habiskan dulu. Tapi ini pemegang amanah daripada Nabi. Sebab di sini didatangkan kisah ini sebab makanan adalah keperluan. Biasanya orang bak makan dia boleh nipu. Kan? Dia boleh ambil lebih. Tapi sebab dia amanah, akhirnya cukup sebagaimana amanah daripada Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita akan sambung lanjutan kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada 2 minggu akan datang. Dan 2 minggu akan datang insya-Allah jamuan tiada lagi. Jadi sebab 2 minggu sudah saya yang umumkan jamuan. Jadi hari ini masjid perkenankan jamuan. Jadi untuk 2 minggu akan datang saya umumkan tak ada jamuan lah. Jadi baik. Jadi tahniah, terima kasih kepada pihak masjid Abu Hurairah. Dan tuan-tuan lah yang menyumbang dan yang memasak juga. Terima kasih kerana menyediakan juadah sedap pada malam hari ini. Kalau ada makan, kita makan. Kalau ada bungkus, dialu-alukan juga. Jadi terima kasih Daun Keladi. Panjang umur, jumpa lagi insya-Allah. Dan selamat Aidul Adha dan Hari Tasyrik. Dan mudah-mudahan kita terus menghayati ibadah korban kita. Dan menuju kita ke tahun baru insya-Allah. Untuk tahun hadapan kita nak ambil semangat mereka yang pulang daripada haji, yang mereka pulang umpama hari dilahirkan oleh ibunya. Maka kita pun nak penuhkan bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita nak masuk tahun baru nanti kita menjadi orang yang baru, bukan lagi versi lama. Kan kalau kereta pun keluar kereta versi baru, kita pun kena jadi versi baru kita. Apa dia? Yang lebih beriman, bertakwa dan soleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita nak. Insya-Allah mudah-mudahan kita lalui Zulhijjah dengan baik. Masuk bulan Muharram 1444 kita jadi jauh lebih baik insya-Allah. Wallahu a'lam, yang baik semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.